tunjuk ajar kepada kami, yang mana kami sepanjang tahun lepas tidak menggunakan CIDS. Jadi mudah-mudahan pada petang ini dengan bimbingan daripada penceramah dan juga Tuan Sariman bersama kita pada petang ini, supaya warga Mata Kop dapat bersama-sama mengikut seruan pengarah JPN untuk semua sekolah di daerah Perak untuk menggunakan ERPH dengan menggunakan platform ERPH CIDS. Jadi kami sekali lagi menghargai kesudian Tuan dalam pada petang ini. Semoga segala bimbingan nanti akan dapat menjadi panduan pada kami untuk kami menyelaraskan ataupun untuk menggunakan ERPH sepanjang untuk dalam PDPR kami nanti di sekolah ini. Jadi saya rasa itu saja sedikit aduan. Sekali lagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Sariman dan juga Muhammad Hanif kerana bersama-sama kita pada petang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengetua di atas ucapan haluan itu tadi. Baik, tanpa melengahkan masa, kita pun dah 29 minit. Okay. Jadi saya menjemput Tuan Syariman untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Tuan Pengetua, Warisan Pentadbiran, rakan-rakan guru, seterusnya Tuan Penceramah dari kalangan JU saya ini. Jadi pertamanya bagi pihak PPD saya nak merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih lah atas kesudian dan komitmen tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa pada petang ini untuk kita bersama-sama dalam meladap untuk CIDS ni. Saya sekali lagi nak merakamkan penghargaan saya kerana saya dihubungi oleh sahabat kita yang minta supaya diadakan satu sesi bimbingan bersemuka asalnya, tetapi sebab pemandangan kita dengan situasi pandemik ini, kita terpaksalah ber-Google Meet. Walau bagaimanapun, saya rasa tuan dan perempuan belum lagi pernah didedahkan dengan CIDS ini, tetapi insyaAllah hari ini rakan kita Encik Hanif akan cuba bimbing kita, dan saya mohonlah pihak admin kalau boleh rakam benda ni nanti supaya rakaman ini nanti mungkin Encik Hanif ni mungkin dia akan pergi terus. Kalau kita nak sambil dengar, sambil nak buat, saya rasa mungkin ada masalah lah. Jadi dengar dulu dan kita boleh rakam, kemudian kita boleh refer lah. Betul Encik Hanif? Jadi saya pun tak nak mengambil banyak masa lagi. Jadi tuan-tuan dan perempuan bolehlah sama-sama mengikuti ceramah ni nanti. Kalau ada masalah boleh bertanya terus, dan insyaAllah saya sama rakan-rakan ni akan sentiasa berada di sini untuk membantu tuan-tuan dan perempuan. Dan bila-bila pun masa, kalau tuan-tuan perlukan bantuan, boleh hubungi saya di PPD. Kerana untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, kita di PPD ada barisan JU seramai 10 orang sebelum ni. Sekarang sudah ada tambahan lagi 8 orang. Ada terdiri daripada sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan baru-baru ni juga kita pun telah mengupgrade lah berapa DSKP berkaitan dengan subjek-subjek agama ni. Prosesnya mungkin belum selesai, dan insyaAllah dalam jangka terdekat ni saya rasa kita tak akan berhadapi masalah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekali lagi saya terima kasih dan tahniah. Cuma mohon admin perkara situ kita hari ini masukkan dalam SPL KPI. Itu sajalah daripada saya. Jadi selamat berbengkel, selamat bertaklimat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syariman bin Kasim, pegawai CICS bidang matematik merangkap penyaras CIDS Kintab Utara. InsyaAllah kita akan rekod seperti mana yang disarankan oleh Tuan tadi. Kita akan rekod dan kita akan beri SPL KPM
Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput penceramah kita Encik Muhammad Hanif bin Kang, Muhammad Hanif Kang, Jurulatih CIDS Daerah Kinta Utara, untuk menyampaikan taklimat dan perkongsian beliau. Dipersilakan. Yang dihormati Encik Syariman, Pegawai CIDS DBD Kinta Utara, Pengetua, Barisan Penolong Kanan dan guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Encik Muhammad Hamid dan saya dari SK Coronation Park dan merupakan jurulatih daerah CIDS. Tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan taklimat pada petang ni lah. Ini adalah agenda untuk petang ni. Nombor 1, daftar pengguna. Nombor 2, jadual waktu. Nombor 3, rancangan pelajaran harian. Nombor 4, rancangan pelajaran tahunan. Nombor 5, pengesahan RPH ataupun RPT. Nombor 6, sesi soal jawab. Okey, jika cikgu-cikgu ada soalan nak tanya, boleh tanya pada hujung sesi lah. So, sepanjang taklimat ni minta kerjasama cikgu lihat dan dengar. Saya akan go through lah macam mana cara nak buat ni. Okey, untuk masuk ke CIDS, kita buka Google Chrome, so boleh search CIDS, type with CIDS. Okay, yang ini nombor 1, yang dia punya alamat acmodel.net. So cikgu klik yang ini, dia akan bawa ke homepage CIDS. So cikgu scroll down sikit, di bahagian kanan ada satu tempat untuk kita login. So cikgu masukkan ID dengan password. Okay, lepas tu tekan login, dia akan login lah. Bagi yang pernah login, dia akan masuk ke interface ini lah, dia punya laman utama. So apa yang kita guna adalah yang tengah ni, laman utama mereka bentuk rancangan pengajaran. So cikgu klik ini, dia akan masuk ke laman utama dia. So bagi guru yang tak pernah login, maksudnya first time login, selepas kita key in ID dengan password, automatik dia akan bawa ke profile. Okay, so di sinilah bahagian sini, profile dia macam ni. Okay, so pada asalnya ialah kosong, profile ni kosong. So cikgu kena masukkan nama, kad pengenalan, email dan sebagainya, melengkapkan maklumat lah. Okay, so sebelum cikgu nak masukkan, sila baca arahan di hujung. Contohnya isi nama penuh dengan penggunaan huruf besar. Okay. So lengkap dengan ID. Okay. Untuk kata laluan, by default 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Cadangan saya nanti penyiaran CIDS sekolah tetapkan satu ID khas untuk sekolah sahaja. Contohnya gabungan huruf dengan nombor yang ada 8 digit lah. Okay, contohnya macam sekolah saya letak nama sekolah, lepas tu dengan kod sekolah. Ini adalah untuk mengelakkan ID cikgu diguna oleh orang lain, sebab pernah berlaku cikgu tak tukar password, default semua 1 hingga 6. So ada orang dia tersalah key in ID. Contohnya dia punya ID CIDS guru 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu masa dia type tu, dia try. Dia type CIDS guru 1, 2, 3, 5, 4. Tapi password dia sama, so dia masuk profile cikgu lain. Lepas tu dia dah masuk tu, cikgu tu pula dia ubah semua benda, maklumat semua ubah. Dan cikgu yang asalnya ID CIDS guru 1, 2, 3, 4, 5, dia masuk, benda dia dah hilang. So untuk mengelakkan perkara ini berlaku, so minta tolong penyiaran sekolah tetapkan satu ID lah khas untuk sekolah cikgu sahaja. Lepas tu penyiaran sila keep lah copy ID dengan password supaya nanti ada masalah boleh reset balik.
Okey. Lepas tu isikan negara, negeri, yang ini pilih saja dia dah cakap, tekan untuk pilih. Okey, daerah, nama institusi. Okey. So tekan je cari nama institusi Mahat Hafiz Al-Quran dan Akademik Lakib. So tekan dan pilih dia punya kod. Okey. Lepas tu peranan guru, saya peranan saya guru lah. Okey, yang ini peranan sekunder ini bagi CIDS takbir dengan CIDS didik, peranan sekunder dia ialah pembimbing. Okey, dia boleh lihat ataupun boleh mengesahkan APH guru lain. Okey, untuk penyeras CIDS dia punya peranan sekunder ialah penyeras lah. So jika untuk sekolah cikgu hanya pengetua sahaja yang mengesahkan APH. Okey. So kalau pengetua sahaja yang mengesahkan APH, minta kerjasama penyeras CIDS, nanti buka login account admin, lepas tu cari profil CIDS takbir dengan CIDS didik guru-guru yang tidak mengesahkan APH, buangkan dia punya peranan sekunder pembimbing, just pangkal je, dia akan hilang. Supaya nanti interface dia lebih user friendly. Okey. Lepas tu upload gambar. Okey, gambar itu dia kena ada format JPG ataupun PNG, saiz tidak melebihi 1000 KB. Okey, lepas habis tekan simpan profil. Okey, so ini selesai untuk daftar pengguna. Okey, seterusnya kita akan pergi ke agenda yang kedua, jadual waktu. Okey, untuk jadual waktu, pergi ke tetapan, pilih waktu pengajaran. Saya besarkan skrin. Okey, so sini by default sistem dia akan letak masa waktu memula 7 suku, waktu sesi persekolahan tamat 3 suku. Okay, jika sekolah cikgu dia ada sesi petang, kita boleh ubah waktu dia. Contohnya pukul 6 ke pukul 7, just pilih saja daripada jam di sini. Dia mengikut sistem 24 jam. Okey. So jumlah waktu maksimum tak payah usik 20. Hari persekolahan bermula daripada Isnin hingga Jumaat. Okey, jika sekolah cikgu ada hari Sabtu ataupun macam negeri lain kan dia start daripada Ahad, kita boleh ubah. Okey. So seterusnya saya nak tunjuk macam mana nak isi masukkan jadual waktu dalam CIDS. Okey, cara dia senang sahaja. Saya buat jadual baru. Okay. So by default cikgu akan dapat macam ni lah, yang kosong. Okey. So cikgu pilih hari, cikgu rujuk pada jadual peribadi cikgu. Cikgu masukkan sahaja di sini. Contoh, okey. Hari Isnin, lepas tu kelas saya let's say tahun 3. Okey, kategori subjek ni cikgu kena rujuk pada file tu. Okey. Nanti saya akan minta penyeras share satu file yang ada semua subjek CIDS. Okey, di sini. Itu pendidikan khas. Okey. Sekolah menengah. Okey, saya ambil contoh lah tingkatan 1. So di sini dia ada subjek dengan kategori. So cikgu kena masukkan kategori dengan nama subjek yang betul supaya nanti masa cikgu buat APH yang DSKP itu kita boleh pilih. Kalau cikgu salah isi, dia tak boleh masuk lah.
Okey, so ini adalah contoh bahasa, kategori bahasa. Dia ada bahasa Cina, komunikasi, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Maksud contoh untuk let's say geografi, dia di bawah kemanusiaan, matematik, sains dan matematik. So sebelum cikgu nak key in subjek, cikgu kena tahulah subjek apa yang ada. Okey. Okey, di sini saya guna contoh sekolah rendah lah. Dia sekolah rendah dengan sekolah menengah sama je, tapi sebab saya punya kelas sekolah rendah, kalau saya tukar sekolah menengah nanti dia tak boleh pilih jadual. So saya tunjuk satu yang sekolah rendah dulu. Okey, saya ambil PJK bawa kemanusiaan. Lepas subjek dia pendidikan jasmani dan kesihatan. So waktu mula ikut jadual peribadi cikgu lah. Contoh sekolah saya start pukul 8 hingga 8.30. Okay. So jumlah waktu by default 1. So kita ikutlah setengah jam 1 waktu. Kalau sejam 2 waktu. So di sini saya 1,5 jam je. So maka waktu dia 1 dan APH, jumlah APH sentiasa 1. So dah selesai, dah betul, cikgu tekan tambah. Dia akan masuk. So saya masuk untuk hari kedua. Selasa. Kelas yang sama, tahun 3. Subjek yang sama. Pendidikan jasmani dan kesihatan. Waktu mula, let's say, okay, ni saya 8.30 hingga 9.30. Buat 1 jam. Okay, so 1 jam jumlah waktu dia adalah 2, APH 1. So tekan tambah. So cikgu rujuk pada jadual peribadi cikgu tambah je lah satu-satu sehingga dah habis semua selesai. Cikgu tekan simpan. Okay, dia akan keluar berjaya disimpan. So cikgu boleh papar jadual waktu. Dia akan keluarkan jadual waktu yang dipapar yang cikgu tambah tadi. Okey. Ini contohnya lah. Okey. So dia ada analisis waktu pengajaran. Dia contoh kalau yang jadual saya yang biasa macam ni. Okey, dia ikut sebiji jadual peribadi saya. So selesai, cikgu tekan tutup. Okay. So ini untuk menambah jadual waktu dalam CIDS. Okay. Ada satu benda saya lupa nak bagi tahu. Okay. Jika cikgu tak tahu apa yang kena buat, cikgu boleh rujuk di atas ini. Ada satu ikon yang tanda I warna kuning. Dia tulis apa perlu saya buat. Cikgu tekan, dia akan keluar arahan apa yang cikgu boleh buat dekat page ni. Okay, so cikgu boleh baca, cikgu boleh ikut sajalah. Lagi satu, cikgu boleh tekan ikon yang video ni. Okay, kalau cikgu tekan, dia akan link terus ke video macam mana nak masuk jadual. Okay, cikgu boleh tengoklah cara dia. Okey, so selesai untuk jadual waktu. Seterusnya agenda yang ketiga, rancangan pembelajaran harian. Okay. Untuk rancangan pelajaran harian, cikgu pergi ke rekod, tekan cipta rekod baharu. Okey, so di sini letak nama rekod. Okey, contoh saya nak buat untuk kelas tahun 3 tadi. So saya nama rekod tu terpulang pada cikgu, ikut kreativiti cikgu. Kalau saya biasanya saya akan letak nama subjek, contohnya PJK. PJK lepas tu 3 minggu 1. Okey, saya akan letak minggu. Sebab apa saya akan letak minggu? Sebab dalam sistem CIDS ni rekod yang kita cipta ialah rancangan mingguan. Macam kita dekat maktab dulu.
Okey, rancangan mingguan. So daripada rancangan mingguan tu kita akan buat rancangan pelajaran harian APH. So cikgu kena set lah mindset tu. Apabila cikgu cipta rekod dalam CIDS, cikgu merancang untuk seminggu untuk subjek tersebut. So untuk situasi saya yang saya nak demo ni, saya akan merancang untuk pendidikan jasmani tahun 3 untuk seminggu. Okay, kategori sekolah pilih yang berkaitan, macam saya sekolah rendah lah. Kalau cikgu pilih sekolah menengah. Okay, aras kelas ikut tahun 3, kategori subjek macam tadi, kemanusiaan dan subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, yang ini rancangan pembelajaran di rumah ni tak payah tik. Okey, saya nak tunjuk yang APH yang biasa lah. Ini untuk PTPI ni untuk yang masa sekarang lah. Nanti saya akan tunjuk secara ringkas. Okey, so setelah cikgu dah masukkan semua maklumat di sini, cikgu tekan cipta rekod. Okey, lepas tu dia akan bawa masuk ke profil pembelajaran. So di sini kita boleh nampak nama rekod, sekolah dan sebagainya. Lepas tu tarik ini, bahagian ni tarik dia by default dia akan letak seminggu ke hadapan. Okay, so kalau cikgu tengok tarik di sini ada minggu depan, automatic system akan letak minggu depan. Jika cikgu tak sempat nak buat, contohnya minggu ni, hari ni baru nak buat untuk minggu ni, cikgu boleh tukar tarik dia. Okay, let's say 15 hingga 19. Tarik tu kita boleh tukar. Okay. Lepas tu, minggu pengajaran ini biasanya kita rujuk pada minggu akademik lah. Sebab untuk pendidikan, kita ada dua jenis minggu. Satu minggu kalender, yang ikut kalender. Satu adalah minggu akademik yang kita tolak cuti, periksa dan sebagainya. Okay. So di sini sebab saya nak buat 2 minggu pertama, so saya pilih 1. Okay. Seterusnya di sini bahagian bawah kita akan masukkan DSKP, contohnya standard kandungan ataupun standard pembelajaran yang kita akan guna untuk seminggu. Macam saya cakap tadi, kita rancang untuk seminggu kan, so kita planning untuk seminggu. So yang ini, kalau cikgu ada RPT, senang. Cikgu boleh buka RPT cikgu yang cikgu dah buat. Cikgu rujuk je. Okey, contohnya untuk minggu pertama. Okey, standard apa yang cikgu nak ajar. Cikgu rujuk, cikgu boleh key in. Okey, so dia senang je. Kita just klik. Okey, let's say untuk minggu pertama saya nak ajar kemahiran kategori jaring. So selepas kita pilih tajuk. Dia akan keluar yang DSKP yang berkaitan. Okay, let's say 1.0 dengan 2.0. Saya nak ajar itu. So standard kandungan, kita boleh pilih lah mana yang berkaitan. Standard pembelajaran sama, kita boleh pilih. Let's say saya pilih ini 1.6.1, 2.6.1. So standard prestasi pun ada. Jika cikgu nak masuk, boleh masuk. Kalau tak nak pun tak apa, sebab benda ni dia bukan wajib ada dalam APH. Yang ada, yang wajib itu adalah objektif, lepas tu langkah dengan refleksi. Okey, yang objektif pembelajaran ni cikgu kena type lah. Sebab setiap orang kita punya objektif tak sama. Okey, contoh untuk kelas saya ada 2 kelas, hari Isnin dengan hari Selasa mengikut jadual yang saya key ini tadi. So, kalau ada 2 kelas pada minggu itu, maka kita ada 2 objektif lah. Untuk objektif untuk kelas pertama dan kelas kedua. Okey. Contoh untuk objektif yang pertama, murid boleh menghantar bola. Saya buat yang simple lah. Lepas tu, selepas cikgu type, cikgu tekan enter. Dia akan masuk. Okey. Objektif yang untuk kelas yang kedua, okey. Si murid boleh menerima bola. Okey. Sama ada tekan enter ataupun tekan tambah pun boleh.
So kriteria kejayaan ni cikgu kosong. So selepas cikgu dah rancang standard yang cikgu nak letak untuk seminggu dengan objektif, cikgu tekan simpan. Okay. So di sini kita boleh terus tekan tutup. Okay, selepas cikgu dah tutup, dia akan balik ke page ini. Okay, so automatik dekat bahagian atas di bawah gambar cikgu, dia akan ada nama rekod. Ini PJK 3M1. Ini dah rekod yang saya baru cipta tadi. Okay. Lepas tu cikgu pergi ke bawah ni, pilih yang tengah, MIW, Lembaran Kerja Integrasi Perbankan. So cikgu tekan, dia akan masuk ke rancangan mingguan. Okey. So ini adalah segala maklumat yang cikgu isi tadi di profil pembelajaran. Dia merangkumi seminggu. Okey. So dari sini kita akan cipta RPH. Okey, sekarang saya tunjuk cara nak cipta RPH. Okey, cara dia pergi ke atas, tekan pada ikon kalender ini. So dia akan keluar jadual waktu yang kita dah set. So saya ambil jadual yang tadi lah, jadual F yang saya baru masuk tadi. Okay, contoh saya nak buat RPH untuk hari Isnin. So saya just klik saja kelas tu. Lepas tu cikgu scroll down ke bawah di bahagian rancangan mingguan tengah ni. Cikgu pilih mana-mana standard kandungan, standard prestasi dengan objektif yang cikgu nak masuk untuk RPH yang pertama. Okay, contoh untuk objektif pertama saya adalah murid boleh menghantar bola. So saya antik yang kedua, DSKP yang kedua. Okay, yang mana nak tu kita kekalkan, yang tak nak kita just antik. Lepas tu scroll down, ada satu button cipta RPH. Okay. So dia akan keluar RPH berjaya dicipta. So maklumat kelas semua dah diisi, berapa orang pelajar, subjek, minggu, tarikh, masa semua dah isi. Okay, so di bahagian ini untuk kita punya standard kandungan, standard pembelajaran dengan objektif pun sudah ada. So step yang seterusnya adalah kita hanya masukkan step yang langkah-langkah PGPC kita lah. Contoh untuk PJ kita warming up dulu. Lepas tu mungkin latihan amali, lepas tu permainan kecil. Kita masukkanlah step-step apa yang kita guna untuk PGPC kita. Setelah kita isi semua step tu, tekan simpan. So RPH tu akan selesai dicipta. Okey, sangat mudah. Okey, so ini cara untuk cipta RPH. Okey. Saya ulang balik tadi, cipta rekod baharu, lepas tu cikgu pergi masukkan segala maklumat yang perlu. Lepas tu tekan simpan. Lepas tu pergi ke MIW, cikgu boleh pilih lah. Okay, so selesai untuk RPH yang pertama. Sekarang saya nak cipta untuk RPH yang kedua untuk kelas hari Selasa. So cikgu tengok di bahagian sini, bahagian bawah ini warna purple tu. So RPH 1, Isnin, ini yang baru saya cipta tadi lah. Okay, so nak cipta RPH yang kedua, cikgu pergi ke MIW, balik ke rekod pengajaran mingguan tadi. So dia akan balik ke sini. So cikgu pilih je daripada ikon yang sama, pergi ke jadual cikgu yang nak. Jadual cikgu tekan hari Selasa. Okey, sama. Lepas tu pilihlah standard pembelajaran dengan objektif untuk kelas yang kedua pula. Okey, saya antik yang kelas pertama. So inilah standard dengan objektif yang saya nak kekalkan untuk kelas kedua. Lepas tu scroll down, tekan cipta RPH. So sama, benda tu semua dah ada, cikgu hanya masukkan step saja.
langkah 1, langkah 2 dan sebagainya. Okey, lepas habis cikgu dah isi, cikgu tekan simpan. Okey, so selesai untuk habis yang kedua. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak salin APH. Contohnya, okey, kita dah rancang untuk hari Isnin, tetapi tiba-tiba cikgu sakit ke ataupun cikgu kena pergi kursus ataupun sekolah ada aktiviti, kelas tu tidak dapat dijalankan. So kita boleh salin APH ni untuk kelas yang seterusnya. Kita boleh carry forward. Okey, cara dia senang sahaja. Cikgu kena ingat 3 perkataan. Sunting, salin, sunting. Okey. So macam mana cara dia? Okey, saya tutup dulu, kembali ke model. Okey, so contohlah cikgu dah rancang, cikgu dah simpan semua. Lepas tu tiba-tiba kelas tak boleh jalan. So cikgu nak cari balik APH cikgu untuk salin balik ke hari yang lain. Cikgu pergi ke record, tekan buka record. Okey, di sini dia akan keluarkan semua rekod yang cikgu sudah buat. Okey, so cikgu boleh gunakan dia punya filter untuk carikan APH ataupun rekod yang cikgu nak cari. So untuk situasi kita ni tahun 3 pendidikan jasmani dan kesihatan. Lepas tu tekan cari. So automatik dia akan keluar semua rekod mingguan pendidikan jasmani dan kesihatan yang cikgu sudah buat. So di sini cikgu boleh tengok APH 1, APH 2. Okey, contoh saya nak salin APH 1. Okey, so cikgu tekan saja APH 1. Dia akan buka APH tersebut yang cikgu sudah buat tadi, yang kita buat tadi kan. Okey, so cikgu step dia tekan sunting. Sunting ni edit lah. Cikgu kena tekan sunting baru cikgu boleh edit, boleh tambah apa-apa maklumat ke dalam. So tekan sunting. So dalam edit book, cikgu scroll down lagi sekali, dia akan keluar option salin. So cikgu tekan salin. Selepas salin, ini dia akan keluarlah berjaya APH sudah disalin. So ini adalah APH yang ke-3. Okey, so cikgu tekan sunting sekali lagi. Lepas tu cikgu pilihlah mana jadual yang cikgu nak masuk. Okay. So contohnya saya nak carry forward ke hari Selasa. So saya tekan je jadual hari Selasa. Dia akan masukkan maklumat tu, lepas tu cikgu scroll down, cikgu akan tekan simpan. So dia akan salin. So kalau cikgu scroll down di bawah, cikgu nampak ada 1 hari Isnin. Ini APH 2 yang saya buat tadi. APH 3 yang saya baru salin tadi. So ini cara untuk kita menyalin APH. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak masukkan refleksi. Setelah kita selesai kelas, macam mana kita nak masukkan refleksi. Okey, tutup, kembali ke model. So, contoh cikgu dah habis kelas, cikgu login CIDS. So, cara dia pergi ke record, buka record. Cara yang sama, cari balik subjek cikgu. Rekod APH yang cikgu nak edit, nak masukkan refleksi. Okay, let's say APH 1. Okay, so cikgu dah selesai kelas, cikgu scroll down, cikgu tekan sunting. Kalau tak tekan sunting, cikgu tak boleh edit. Okay, selepas tekan sunting, cikgu scroll down ke bahagian bawah di sini yang warna merah, impak pembelajaran ataupun refleksi pendiri. So di sini cikgu boleh type lah, contohnya objektif tercapai. So selepas cikgu dah type, cikgu boleh tekan simpan. So selesai, lengkap satu APH. So kita dah selesai, kita akan hantar APH kita kepada pengetua ataupun guru besar untuk disahkan. So cikgu just scroll down. So di bahagian bawah ni selepas yang impak tu, ada satu bahagian hantar untuk pengesahan. So cikgu tekan butang ni, dia akan keluar. Okay, so cikgu boleh pilih sama ada cikgu nak hantar satu atau cikgu nak hantar semua. Kalau cikgu nak hantar semua, cikgu tekan dia semua, cikgu tekan button sahkan penghantaran. So
So APH cikgu akan dihantar kepada guru besar ataupun pengetua untuk pengesahan. So macam sekolah saya, kami akan hantar pada hari Jumaat lah. So pada hari Jumaat saya akan buka semua rekod, saya akan hantar semua APH saya kepada guru besar untuk pengesahan. So ini cara untuk mencipta APH. Lepas tu masukkan refleksi dengan hantar untuk pengesahan. Okey, so selesai untuk agenda yang ketiga. Okay, saya buka sekejap untuk sesi soal jawab. Jika ada soalan berkaitan dengan 3 agenda tadi, daftar pengguna, jadual waktu dengan APH, boleh bertanya sekarang. Ada sesiapa nak tanya soalan? Okey, kalau tak ada, saya akan sambunglah untuk agenda yang keempat. Okey, rancangan pelajaran tahunan. Okey, untuk rancangan pelajaran tahunan, kita pergi ke front page, pergi ke rekod rancangan tahunan. Okey. So setelah kita dah buat APH yang pertama, automatik dia akan keluar APT, slot untuk APT untuk subjek tersebut. So untuk cikgu-cikgu, nanti cikgu nak start guna tu, so nasihat saya, cikgu cipta rekod baharu untuk subjek tersebut dulu. Jangan buat APT dulu, sebab kalau cikgu tak cipta rekod, di sini dia tak akan keluar. Nanti cikgu kena create di sini pula. So cara yang senang, cikgu buat aja untuk APH yang pertama. So automatik di sini dia akan keluar slot. Okey. So di sini apa yang kita dah cipta tadi, untuk contoh ini kan PJK M1, ini rekod mingguan yang pertama. So dia akan papar di sini. Yang inilah yang tadi saya buat ni. Okey. So untuk yang bahagian bawah ini yang saya buat demo hari itu. So saya salin untuk seterusnya. So dia konsep CIDS ni macam ni. Kita buat rancangan mingguan. Minggu 1, minggu 2, minggu 3. So rancangan mingguan yang kita buat tu, dia akan kumpul di bahagian sini. So cukup setahun, kita akan ada rancangan mingguan daripada minggu pertama hingga minggu yang terakhir. So lengkaplah satu RPT. So untuk sekolah cikgu yang belum pernah buat CIDS, so untuk kali pertama tak perlu cikgu nak cipta rekod untuk setahun dulu. Kita boleh pilih cara untuk upload RPT yang kita dah buat dalam bentuk Word ke, dalam bentuk PDF ke, ataupun kita dapat daripada mana-mana sumber, contohnya kawan kongsi ke, ataupun kita download daripada internet dan sebagainya. Kita boleh masuk dalam sistem sini, CIDS. So tak perlulah cikgu bertunggu lama, tak tidur malam untuk cipta rekod tu setahun, tak payah. So cara dia senang sahaja. Sebelum cikgu nak masuk ke dalam CIDS, cikgu kena upload cikgu punya soft copy RPT sama ada dalam Word ke PDF dalam Google Drive cikgu dulu. Sebab kita akan link daripada sana. So setelah cikgu masuk ke bahagian RPT, di bahagian bawah ni ada satu button pautan ke sumber RPT. So cikgu tekan yang ini. So di sini kita boleh pilih lah di mana sumber yang kita nak ambil. So contoh untuk saya simpan dalam Google Drive lah, Google Drive KPM tu yang ada 5 mana. So cikgu klik ikon yang Google Drive tu.
Okey, cikgu cari APT mana cikgu nak masukkan, nak upload ke dalam ni. So untuk demo, saya masukkan APT PJPK tahun 3. Okey, just right click. Lepas tu tekan get link. Okey, so di sini by default dia punya kalau kali pertama dia akan letak option restricted lah. So cikgu boleh pilih, kalau saya akan pilih untuk MOE saja. Maksudnya orang yang ada ID derima tu dia boleh lihat APT saya. Kalau cikgu nak buka untuk semua orang, maka cikgu pilihlah option yang ketiga, anyone with the link. Okey, lepas cikgu dah pilih dia punya permission, cikgu tekan copy link, tekan done. Lepas tu tutup yang ni, balik ke tadi, just paste yang pautan tadi. Lepas tu tekan pautan. Dia akan keluar message berjaya pautan telah disimpan. So cikgu tekan close. Okay, so tengok yang ini. Setelah saya pautan, dia akan keluar di sini. Dia akan ada satu link. So jika guru besar ataupun contohnya pegawai 3D ke Naja ke dia nak tengok, dia just klik link ini saja. Automatik dia akan buka APT cikgu yang cikgu simpan dalam Google Drive. So tak payah cikgu nak siapkan rekod mingguan untuk setahun. Cikgu just upload saja. Ini cara yang paling senang. Okay. So selesai kalau kita contohlah, okay, ini tahun 2021 kan, okay, let's say dah sampai hujung tahun 2021, dah sampai bulan Disember. Contohnya saya dah ada cukup APT untuk setahun. Okay. Let's say tahun depan, tahun 2022, saya masih ajar tahun 3 pendidikan jasmani. Saya boleh salin APT ini termasuk rekod yang saya sudah buat, rekod mingguan APH, untuk carry forward ke tahun 2022 untuk diguna. So maksudnya untuk tahun 2022 saya tak perlu nak buat benda ni lagi lah. Saya hanya perlu edit sahaja. So cara dia senang. Scroll down bahagian bawah, ada satu option salin pukau. Cikgu tik pilih semua, tekan salin pukau. So cikgu pilih tahun yang cikgu nak masuk. Okay, let's say 2022. Okay, tekan salin. Okay, dia dah tulis berjaya rekod telah disalin. So ini sebab saya ajar subjek tu di pertengahan tahun lepas, maka rekod saya tak cukuplah 42 minggu, hanya ada 20 minggu sahaja. So untuk nak tengok balik rekod yang kita dah salin tu, kembali ke modal, pergi ke rekod rancangan tahunan. Okey, saya cari tahun 2022 ya. So tekan cari. So nampak tak? APT untuk tahun harapan dah siap. Dia akan macam kita buat untuk 2021 lah, ada lengkap setahun. So yang ini, fungsi ini, dia bukan sahaja dia salin APT, maka dengan APH pun dia salin sekali. Okey, saya tunjuk. Okay, kembali ke modal. Saya buka rekod. Okey, pergi ke rekod, buka rekod. Okey, saya cari balik yang tahun 3 PJK. Okey. So ini yang 2021. Nampak tak ini 2021. So saya pilih yang 2022. So ini adalah untuk 2022. So APH yang saya dah buat pada 2021, dia memang dah ada. Segala benda dah ada. So apa yang cikgu kena buat adalah cikgu tekan sunting, cikgu ubah dia punya mungkin tarik ke kelas ke ikut tahun semasa. Okay. Seterusnya, okay, jika cikgu bertukar, let's say cikgu tukar subjek, okay, contohlah cikgu A dia tahun ni dia ajar PJ, cikgu B ajar muzik. Tahun 2022 cikgu A pula ajar muzik, cikgu B pula ajar PJ. So sebenarnya APT ni kita boleh kongsi. Contoh, okay, scroll down ke bawah APT, bahagian APT.
Selain salin, kita ada satu lagi option, kongsi program. Cikgu pilih semua, tekan kongsi program. So di sini dia akan keluar senarai ID penerima. Okey, di sini adalah ID cikgu-cikgu di sekolah saya lah. So untuk sekolah cikgu, dia akan keluar ID guru-guru di sekolah cikgu. So cikgu boleh pilih lah nama siapa cikgu nak kongsikan RPT cikgu. Lepas tu cikgu boleh, option dia ada sini, kongsi dan sunting ataupun kongsi dan sunting bersama. Biasanya kita ambil kongsi dan sunting lah. Lepas tu cikgu tekan kongsi saja. So penerima tu dia akan dapat RPT cikgu untuk setahun. Okay, selain daripada kita boleh kongsi di dalam kelompok sekolah, kita juga boleh berkongsi dengan kawan-kawan di sekolah lain. Yang penting cikgu tahu dia punya ID. Contohnya, okey, cikgu nak kongsikan RPT cikgu dengan saya. So cikgu masukkan ID saya. Let's say ID saya CIDS Laras 438, ni adalah ID saya. So cikgu tekan enter. So nanti cikgu tekan kongsi, saya pun akan dapat juga RPT cikgu. Walaupun saya sekolah rendah, cikgu sekolah menengah, tapi cikgu boleh share kepada saya juga. Janji cikgu tahu ID saya. Okey, sini saya tak kongsi lah. Okay, tutup. Kembali ke modal. So setelah cikgu dah share dengan kawan-kawan ataupun kawan-kawan dah share dengan cikgu, di mana kita nak dapatkan benda tu. So pergi ke record, perkongsian rekod. So cikgu tekan je perkongsian rekod, dia akan keluar rekod-rekod yang cikgu lain yang dia kongsi dengan cikgu lah. So di sini ada dua yang saya buat demo dengan kawan-kawan. So contoh, saya ambil ni. Saya tak ajar matematik, tapi cikgu Nur Noiza ni dia kongsikan dia punya rancangan mingguan. Dia tak kongsikan setahun, dia hanya untuk seminggu saja. So let's say saya ajar matematik, saya nak guna rancangan dia untuk mengajar. So saya tekan salin. So saya letaklah nama saya, let's say testing, rekod nama rekod saya letaklah testing. Tarik dia saya letak tahun ni bulan Februari. Okay. Kita boleh ubah masa semua. Alright. So tekan salin. Saya tutup. So dia cakap berjaya disalin. So selepas cikgu dah salin rekod yang dikongsi itu, pergi ke rekod, tekan buka rekod. So di sini saya carilah matematik tahun 3 matematik. Okay, inilah rekod yang cikgu Nuraja ni kongsi dengan saya dan saya dah salin dan guna untuk saya sendiri. So saya buka APIList tu, cikgu boleh tengok. So gambar dah jadi gambar saya dan segala benda maklumat yang cikgu tadi dia letak ada dalam APIList tersebut, termasuk contoh dia punya stack, dia punya gambar ke, lembaran kerja sebagainya, semua ada. So kita tinggal tekan sunting untuk edit, untuk menyesuaikan dengan tahap murid kita sahaja. Lepas tu kita tekan simpan seperti biasa. Okay, so ini untuk rancangan pengajaran tahunan dengan cara nak kongsi dia. Okay, so last kali adalah pengesahan APH ataupun APT. So ini untuk pengetua lah. Okay, so saya kena log out ID saya sebab ID saya tak boleh sahkan APH. Saya kena masuk ID guru besar saya. Okay, so ini untuk modul pengetua. Okay, ini guru besar saya, Encik Fazli. So untuk pengesahan APH, yang pertama, cikgu kena tetapkan rekod, pergi ke rekod penilaian. So untuk kali pertama, biasanya rekod penilaian ini akan kosong lah. So pengetua dia kena scroll down ke bawah, tekan sunting senarai guru. Okay. So selepas tekan sunting senarai guru, tekan cari pengguna.
So dia akan keluar nama guru di sekolah cikgu lah. So by default dia tak ada warna kuning, dia semua tak bertanda. Okey, dia tak bertanda. Okey, so pengetua dia kena tanda ni lah, pilih semua supaya dia tandakan semua nama cikgu supaya pengetua boleh sahkan APH ataupun APK cikgu. Lepas tu scroll down, just tekan tutup. Tak payah tekan simpan sebab dia memang tak ada option bersimpan. Dah pilih semua, tekan tutup. So setelah cikgu-cikgu dah hantar APH, so pengetua masuk ke CIDS, pergi ke record penilaian. So cara nak sahkan APH senang sahaja. Cikgu scroll down ke bawah, dia ada satu option, pilih semua untuk pengesahan pukau. So cikgu tik je pilih semua, cikgu tekan pengesahan pukau. So cikgu masukkan tarikh yang cikgu nak sahkan. Contohnya minggu ini 15 daripada APH 15 Februari hingga 19 Februari. So catatan apa yang nak tulis telah disemak ke, tanya ke, nak tanya dan tulis. Cikgu just pilih di sini huraian jika nak tulis. So cikgu tekan mengesahkan, dia akan sahkan semua APH sekolah cikgu dalam masa serentak. Okey, di sini saya tekan tutup lah sebab dia tak tersah. Okey. Jika pengetua nak tengok, contohnya nak sample pick salah seorang dua cikgu nak tengok cikgu tu betul-betul buat APH ke tidak, pergi ke rekod pemilihan. So cikgu pilih je nama cikgu, rekod yang cikgu nak tengok. Contoh saya pilih nama saya, ni Muhammad Hanif Kang, tekan buka. So dia akan buka semua rekod yang saya telah hantar. So just klik je APH tu, cikgu boleh tengok lah APH yang saya dah buat. Lepas tu nak sah, boleh sah di sini. Ini telah disahkan lah. Okay. So selesai untuk tata cara pengesahan. Okey, sekejap saya kena login ID saya sekejap. Okey. Okay, untuk cikgu-cikgu, macam mana kita nak tahu APH kita telah disahkan ataupun dah dihantar ke, disah oleh pengetua ke? Kita pergi ke rekod, kita tekan buka rekod. Okey, so saya cari APH saya. Okey, saya ambil yang tahun lepas lah sebagai contoh. Bahasa Inggeris, saya ambil tahun 2020. Bulan, yang ini. Okey. So APH yang telah dihantar untuk pengesahan, dia akan ada tik warna biru di sini. Okey, APH yang telah disahkan oleh pengetua atau penolong kanan, dia akan ada merah di sini. So dia akan tulis disahkan oleh siapa, jawatan dia. So kita boleh lihatlah kalau APH ke AP3 dah disah oleh pengetua. Okey, satu lagi, sistem dia auto synchronize. Contohnya cikgu dah hantar kepada guru besar. Contohnya cikgu hantar APH minggu depan, hari Isnin, hantar kepada guru besar. Lepas tu guru besar dah tengok. So selepas tu kita nak masukkan refleksi. So kita tak payah nak macam dulu kan, kita kalau nak buat refleksi, kalau cara hantar buku tu kita kena ambil balik buku kita, buku rekod kita kena tulis, betul hantar balik ke guru besar. So untuk CIDS ni tak payah. Kita just buka rekod kita. Let's say ni. Buka aja rekod ni. Yang ini saya telah hantar untuk pengesahan tadi. Ni tidak tulis rekod ni telah dihantar untuk pengesahan. So contoh saya nak tambah refleksi ke ataupun saya nak tambah step, saya nak ubah step. So cikgu just tekan sunting. So cikgu tambah aja objektif tercapai refleksi ke dan sebagainya. Lepas tu cikgu tekan simpan. So automatik di copy dekat guru besar tu, dekat pengetua tu pun sudah ada
dia akan update serentak. Update dia punya refleksi sekali. Okay, so ini untuk tata cara pengesahan. Okay, yang last kali yang saya nak kongsi ni adalah macam mana kita nak rujuk jika kita menghadapi masalah. So ada dua tempat sebenarnya. Satu di sini, bimbingan video. So cikgu tekan bimbingan video. So sini ada semua video berkaitan dengan CIDS. Contohnya macam mana nak masukkan profil mengajar, macam mana nak masukkan video, masukkan lembaran kerja. Ini tahap yang lebih tinggi lah. Cikgu boleh duduk di sini, boleh tengok video dia, macam mana nak buat jadual waktu, macam mana nak cetak APH, simpan PDF, semua ada di sini. So cikgu boleh lihat, kalau cikgu rajin, cikgu baca. Dan nasihat saya, cikgu baca. Cikgu buka, cikgu free, cikgu tengok. Saya boleh tengok sikit. Cikgu akan jadi mahir. Okay. Ini satu tempat bimbingan video. Satu lagi tempat, cikgu boleh pergi ke bantuan manual pengguna. Cikgu tekan je, dia akan masuk ke OneDrive CIDS. Okay. So di sini dia ada semua modul. Semua modul CIDS. Contoh cikgu tekan sini kan, modul CIDS. Di sini ada daripada yang asas yang saya kongsi tadi adalah daripada modul 2 lah, modul asas. Modul pertengahan ni dia akan ajar cikgu macam mana nak masuk video dan sebagainya. Lepas tu dia ada contohnya untuk pembelajaran modular, contoh kita gabung kelas dan sebagainya, kita boleh guna modul ni. Lepas tu tata cara pengesahan yang saya kongsi tadi pun ada di sini, cikgu boleh buka dan baca. Lepas tu ada lagi subjek, semua subjek yang dalam CIDS. Okay, so dia ada subjek dengan kategori dia, cikgu boleh rujuk lah. Lepas tu selain tu CIDS dia boleh buat banyak benda lagi. Okay, di sini dia ada modul KOKO. So kita boleh buat laporan KOKO dalam CIDS. Tu lebih advance lah. Lepas tu kita boleh buat PLC, lesson study, kita boleh buat pembelajaran maya, kita boleh buat video conference dalam CIDS. So ini semua dia tahap yang lebih tinggi lah. Saya tak akan ajarin ini sebab takut nanti banyak sangat cikgu pening pula. So dia semua bahagian sini, ini untuk KOKO, ini untuk komunikasi kita boleh buat Google Meet, sini boleh buat CIDS video crop, dia macam video conference. Lepas tu kita boleh buat pembelajaran digital dan sebagainya. Okay, so itulah setakat ni perkongsian saya. So saya buka kepada sesi soal jawab. Oh, PDPA, jangan. Okay, ada pegawai Cik Saliman minta saya tunjukkan PDPA punya APH. Okay, so saya tunjuk satu contoh lah. Okay, pergi ke rekod, cipta rekod baharu. Okay, di sini saya tak masukkan kelas lah. Let's say saya ambil subjek, saya letak testing, rekod ni testing saja. So saya buat satu contoh yang sekolah menengah. Okay, kategori sekolah menengah. Lepas tu tingkatan 1, kategori subjek, let's say sains dan matematik, saya ambil matematik. Okay, saya ambil sekolah matematik dalam 1. So jika cikgu nak buat untuk APH PDPA, cikgu tik je rancangan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Lepas tu cikgu tekan cipta rekod. Okay, step yang seterusnya sama macam tadi, sebenarnya dia tak banyak beza pun. So tarik by default minggu depan, saya tak usik lah, saya letak. Okay, lepas tu minggu pengajaran, let's say minggu depan dan minggu kedua, saya pilih nombor 2. So sama juga, cikgu pilih je apa-apa standard. Okay, nombor dan operasi, okay, nisbah ke, okay, let's say saya nak ajar kuasa 2 untuk tingkatan 1. So cikgu pilih lah standard kandungan dengan standard pembelajaran untuk seminggu. So cikgu kena ingat, kita buat setiap kali adalah rancangan mingguan. So kita buat terus seminggu. So cikgu masukkan objektif, let's say
objektif, 1 inter objektif, 2 okey objektif, 3 lah, saya ada 3 kelas lah pada minggu tu. So dah selesai, cikgu tekan simpan. Okey, sekejap sebelum ni ada satu benda saya lupa, sorry. Okey, sebelum kita simpan, di bahagian bawah untuk PDPR dia ada tambahan di sini. Okey, kaedah. Apakah kaedah yang kita gunakan? Kita tekan, kita boleh pilih. Sama ada kita menggunakan modul ataupun berasaskan projek. Maksud pendekatan, ini kita boleh pilih lah. Pendekatan dalam tarian ke luar tarian ataupun offside. So kita pilih, terus tekan tambah. Mana ni? Okey, dah selesai. Macam tadi, tutup. So automatik kita dah cipta rekod, dia akan buka rekod yang kita cipta. Ini rekod yang aktif lah. Rekod yang aktif, rekod test ni yang tadi saya baru buat tadi. So cara dia sama, pergi ke MLW yang bahagian tengah. So dia akan keluar segala benda yang cikgu dah masuk tadi untuk seminggu. So sama dia. Untuk ini saya tak boleh pilih kelas lah sebab saya punya setting adalah kelas sekolah rendah. So jika saya pilih, dia tak, sistem tu tak akan bagi sebab subjek dengan kelas salah. Sebab yang saya tunjuk sekarang adalah matematik tingkatan 1. So tak boleh. So kita boleh sama ada cipta kelas baru ataupun tak payah buat apa, still boleh buat APH. So kita pilih mana objektif yang kita nak letak. Contohnya saya untuk kelas pertama saya nak ajar 3 1.1. So saya guna objektif 1 sahaja. So cipta APH. Scroll down ke bawah, cipta APH. So yang beza dia APH PTPR dengan APH biasa ni adalah dia punya langkah. Macam tadi kalau cikgu perasan, yang APH yang biasa tu dia ada set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3, lepas tu penutup. Untuk yang PDPR tu dia ada 3 je. Pra pembelajaran, lepas tu pembelajaran maya maksudnya pembelajaran sedang berlaku dengan pasca. So cikgu boleh masukkan step cikgu lah. Contoh, okey, pra tu sebelum tu, okey, guru sediakan sedia bahan PDP. So untuk tu, okey, guru mengajar melalui Google Meet contoh. Okay, lepas tu pasca pembelajaran, okay, murid buat latihan. Okay, let's say. So, dah selesai, cikgu tekan simpan saja. Dia step dia hampir sama dengan kita buat APH biasa. Okay, itu sahaja untuk APH PDPR. So, ada soalan boleh tanya. Di sini ada soalan. Soalan yang pertama, RPH ni boleh kita print tak, Encik Hanif? Okey. Boleh? Sekejap saya tunjuk. Okey, nak print APH. Okey, saya baliklah. Kembali ke rekod. Okey, so cikgu cari APH yang cikgu nak print tu. Pergi ke rekod, buka rekod. Okey. Lepas tu carilah. Okay, let's say saya nak print. Okay, contohnya saya nak print APH 1 ni. So cikgu tekan APH 1. Ini APH yang cikgu nak print kan. So cikgu scroll down, sini ada satu option cetak ataupun simpan PDF. So tekan cetak ataupun simpan PDF, cikgu pilih APH yang cikgu nak print. 1 ke, 2 ke, 3 ke, pun nak seminggu. Tapi saya tak cadangkan kita pilih inilah set penuh MLW sebab dia akan print sekali dengan rancangan mingguan. So dia akan jadi banyak. So kita pilih je APH yang kita nak print. Contohnya APH 1, tekan cetak ataupun simpan PDF. So kita boleh tekan print lah kalau kita ada link ke printer. Kalau cikgu tak nak print pun boleh, cikgu boleh simpan sebagai PDF. Tekan pilih option save as PDF. So PDF dia macam tu lah. So ini APH yang kita dah buat. So dia akan ada segala benda ni. So yang tengah ni, kemahiran PAK21 ni kosong sebab saya tak isi apa-apa tadi. Kalau saya ada isi,
dia akan ada maklumat di sini lah. Ini untuk first time user, saya tak cadangkan cikgu isi lah, sebab nanti cikgu akan rasa kerja tu banyak. So kita buat yang simple, yang ikut daripada surat keliling, objektif, langkah dengan impak. 3 benda yang wajib ada dalam APH. So kita ada di sini objektif, lepas tu kita ada langkah untuk mencapai objektif, dan last sekali kita ada refleksi, macam mana, setakat mana objektif kita tercapai. So kita lepaslah dari segi keliling. Okay. Okay, soalan yang kedua, guru ganti kepada guru bersalin perlu bubuh jadual waktu yang diganti ataupun tidak? Macam mana caranya kita nak? Okey. Kalau saya akan cadangkan guru ganti tu masukkan jadual yang dia ganti tu. Sebab senang nanti dia nak pilih. Sebab kita masukkan jadual waktu tu, tujuan dia untuk kita memilih masa kita buat APH tu, kita nak cipta APH kan, kita pergi ke MIW tadi kan. Okay. Jika cikgu tu dah masuk, guru ganti tu dah masukkan jadual, dia boleh pilih di sini saja. Dia tak perlu manually key in kelas ke masa waktu. Dia just pilih daripada jadual ni, automatic sistem tu akan key in sendiri. Kalau dia tak masukkan jadual waktu, okay, saya tunjuk satu contoh. Okey, kalau dia tak masukkan jadual waktu, di sini dia kena tulis sendiri lah. Dia akan kosong. So dia tak boleh nak pilih kelas. So dia tarik dah masa, dia pun kena isi manually sebab dia akan kosong. So nak senang, masukkan jadual waktu tu, lepas tu nanti masa buat APH just pilih daripada jadual tu. So dia lebih memudahkan lah. Ada soalan lain? Okay, ada lagi satu soalan. Contohlah kalau macam RPH yang kita buat ni, kita ada pemantauan daripada pentadbir satu, ataupun pemantauan daripada pihak luar, contohnya Nazir dan sebagainya. Macam mana? Adakah perlu print ataupun kita ada cara lain yang kita boleh buat? Okey. Untuk pengetahuan cikgu, jemaah Najir dia ada ID CIDS. Okay, so ID CIDS dia disebarkan daripada Ketua Pengarah KPPM, Jemaah Najir sampai peringkat negeri, Pengarah JPN, Pegawai PPD, dia semua ada ID. Actually, kalau mereka nak pantau, mereka boleh buka ID mereka. Dia login ke ID mereka, dia boleh lihat APH kita. Okay, saya di sini saya boleh tunjuk satu contoh. Okay, saya buka rekod saya tahun lepas. Saya pun tak ingat bulan berapa. Sebab saya punya rekod pernah disahkan oleh pengarah JPN kita bulan berapa? 10 tu. Ni, nampak tak yang nombor 2 ni? Disahkan oleh Dr. Muhammad Suhaimi, pengarah JPN kita. Maksudnya beliau boleh duduk di pejabat, dia boleh buka ID dia boleh tengok mana-mana APH cikgu, dia boleh sahkan APH cikgu di negeri Perak. So untuk ketua pengarah KPPM, kalau dia nak tengok, dia boleh tengok satu negara. So untuk jemaah Najir pun sama, dia ID mereka adalah dia punya function, dia boleh lihat. So kalau dia datang, sebenarnya kita boleh tunjuk dia kalau dia nak pantau pun actually dia boleh guna CIDS untuk pantau. Kalau tak, cikgu boleh pilih option untuk print out. Kalau contohnya jemaah Najir datang, dia rasa dia tak kurang sesuai nak tengok melalui handphone. Sebenarnya CIDS boleh buka melalui handphone, tapi mungkin terlalu kecil lah, ataupun dia tak bawa laptop kan. So cikgu boleh just print out lah, macam cara tadi saya tunjuk, print out, just bagi dia satu kopi.
So untuk yang cikgu yang buat CIDS ni macam saya di sekolah saya dah tak ada buku rekod mengajar lah, sebab segala maklumat saya memang dalam online. So saya masuk kelas memang saya akan bawa handphone. So, sebab kalau ada orang datang pantau ke, dia tanya okey mana aplikasi ni cikgu, saya akan buka handphone saya tunjuk ini dah aplikasi saya, aplikasi online. Itulah senangnya, kita tak payah angkut buku yang tebal tu. So jika cikgu dah mahir menggunakan CIDS, actually cikgu boleh mengajar menggunakan CIDS. Okey, sini saya tunjuk satu contoh. Bahasa Inggeris. Ini tak ada, jangan mana saya letak. Okey, macam ni. So kalau cikgu rajin, cikgu boleh masukkan contoh video ke, lembaran kerja ke, ataupun maklumat yang nak diajar. So kalau kelas cikgu ada LCD dan sebagainya, cikgu actually boleh buka aja daripada sini. So murid boleh tengok. Kalau contoh macam BI kan, dia ada banyak gunakan, okey, untuk subjek BI, CFR ni dia banyak gunakan audio daripada Cambridge tu. So biasanya saya akan masukkan audio yang saya nak guna di sini. So saya boleh buka aplikasi saya boleh terus buka di LCD, saya boleh tunjuk kat murid. So cikgu juga boleh masukkan, contohnya ada link daripada quiz, contohnya live worksheet ke, word wall ke, ataupun apa-apa aplikasi yang Kahoot dan sebagainya, cikgu boleh masuk di sini di bahagian langkah. Cara dia, cikgu tekan yang warna butang plus ni, cikgu boleh masukkan video, image, link, gambar dan sebagainya. Cikgu boleh buka. So nanti masa cikgu masuk kelas, cikgu ada LCD, cikgu tunjuk. Contoh cikgu nak murid buat quiz online. So cikgu tekan je link di sini. So dia akan pop ke quiz online tu. Murid tengok skrin, murid boleh jawab. Jika cikgu ada lembaran kerja yang nak murid salin, cikgu buat dalam bentuk Word ke PDF ke, cikgu boleh upload di sini, tekan tautan ke sumber perkongsian. Cikgu linkkan apa-apa folder lembaran kerja dalam Google Drive. Okey, contoh. Okey, let's say lah saya nak linkkan yang flashcard ni. Okay. So cikgu kalau nak tunjuk, cikgu just klik pada link ni je. So dekat LCD tu akan tunjuk lah. Okay, cikgu boleh bagi murid belajar. Okay, di swimming contohnya, buat play ball dengan gambar sekali. So senang lah itu, tapi itu tahap advance lah. So untuk yang taklimat kali ni saya tak akan tunjuk benda ni. Cikgu kalau cikgu nak belajar advance, cikgu boleh baca modul ataupun tengok video tadi untuk explore sendiri. Okay, ada soalan lagi? Okey, ada soalan. Macam mana kalau kita nak gunakan bahasa tulisan Arab ataupun Jawi, boleh atau tidak untuk CIDS ni? Okey, untuk yang contohnya untuk di SKP ada sesetengah dia telah ada lah, maksudnya kita boleh terus pilih saja. Okey, saya tunjuk satu, kita cipta rekod baharu.
Sekolah menengah tingkatan 5, kemanusiaan, pendidikan Islam. Okey, saya tunjuk satu yang pendidikan Islam tu. Okey. Untuk pendidikan Islam dia dah adalah di SKP tu, kita just pilih saja. Tetapi untuk yang objektif dia, saya tak pasti sebab saya pernah dapat aduan daripada guru. Dia cakap dia masa dia type tulisan Jawi kat sini tu, dia kadang-kadang dia keluar lain. Saya tak pasti sebab ini dia actually dia berkaitan dengan kod tulisan yang kita guna, sebab kita ada macam-macam kod kan. Kadang-kadang kod tu, sistem tu dia tak recognize, maka dia tak boleh keluar. So untuk sekolah saya, untuk bahasa Arab, cikgu dia boleh guna tulis bahasa Arab di sini. Tetapi untuk yang pendidikan Islam yang gunakan Jawi itu dia tak boleh. So guru pendidikan Islam saya dia just tulis Rumi sajalah, tulis bahasa Melayu biasa. So cikgu try lah, kalau boleh cikgu boleh proceed lah dengan bahasa Arab tu ataupun tulisan Jawi. Kalau tak boleh memang kena guna tulisan Rumi lah. Okay. Ada soalan lagi? Okey, ini ada soalan daripada guru. Boleh tak minta untuk share contoh RPH matematik? PH matematik yang saya tunjuk tadi lah. Ya. Tadi kan saya dah tunjuk saya copy daripada cikgu matematik sekolah saya. Okey, inilah contoh dia. So dia dah tahap advance lah. So di sini dia ada masukkan BBM, lepas tu cara nak tu pentaksiran apa yang digunakan, lepas tu dia punya step, lepas tu dia punya grafik card yang dia guna, ini lembaran kerja yang dia guna, dia masukkan waktu, soalan dan sebagainya. So ini matematik yang tahun 3 lah. Okay, ada soalan? Okay, guru yang nak bertanya boleh tanya terus ya. Boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab sendiri ni. Okey, guru yang ada tanya boleh tanya. Setakat ni faham kan? InsyaAllah faham. Sebab dia tak susah kalau dia mungkin mula-mula tu dia akan rasa tak biasa kan sebab sistem yang baru. Dah guna seminggu 2 dia akan cepat. CIDS ada apps dalam handphone. Okey, CIDS dia tak ada apps dalam handphone. Tapi kalau nak guna untuk handphone, boleh juga kita buka handphone, kita buka Google Chrome, type je CIDS. Cikgu kalau ada handphone kat tangan sekarang, cikgu boleh masuk, try masuklah. Cikgu buka Google Chrome, type CIDS, masukkan ID dan password, cikgu boleh buat kat sana. Cikgu nak buat RPH ke, nak buka RPH nak tunjuk ke pegawai ke, semua boleh buat dari sana. Tapi dia tak ada apps.
Okey, ada soalan lagi? Okey. Jadi tak ada soalan dah ya. Okey. Kalau ada apa-apa soalan nanti kami akan tanya secara personal lah dekat Boleh. Ni, Tak ya. ada masalah. Okey. Jadi terima kasihlah pada ceramah kita pada hari ini Encik Muhammad Hanif Kang Jurulatih CIDS Kinta Utara dan Tuan Syariman pegawai SIC bidang matematik merangkap penyaras CIDS Kinta Utara. Baik, jadi kami warga Matakak mengucapkan terima kasihlah kerana sudi menyampaikan ceramah, menyampaikan apa perkongsian yang barulah yang kami semua belum ni tak nampak lah CIDS itu apa ya. InsyaAllah nanti kita akan buat slow-slow dan kita akan realisasikan lah tahun ni kita akan beralih ke CIDS. Okay. Dan kita tutup majlis kita dengan baca Tasbih Kafarah dan Suratul Asr.